Salam sejahtera, anda menonton agenda Awani Asia dan sudah tentu ini waktunya dan juga platformnya untuk kami bawakan diskusi mengenai perkembangan semasa di peringkat Asia dan juga peringkat serantau kerana baru-baru ini Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO yang mana menyuarakan pandangan khususnya kepada ahli-ahli panel mereka dalam pertubuhan itu untuk mempertimbangkan penggunaan ubat tradisional Cina TCM untuk kategori rawatan penyakit COVID-19 kerana dalam satu laporan susulan daripada satu mesyuarat yang diadakan pada Februari lepas yang mana ahli-ahli panel dalam pertubuhan itu berpendapat dan juga bersetuju yang mana penggunaan ubat tradisional Cina berupaya untuk mengurangkan risiko perkembangan kes penyakit COVID-19 dan kalau diikutkan dalam laporan tersebut data menunjukkan penggunaan ubat tradisional Cina adalah selamat dan kelebihan yang dan juga manfaat apabila digunakan bersama dengan ubat antiviral konvensional. Jadi pada waktu ini ada beberapa perkara yang ingin kita tarik keluar, iaitu yang pertamanya kita akan melihat kepada bagaimana perlu kita fahami tentang kelebihan, keperluan dan juga manfaat penggunaan ubat tradisional. Kemudian kita juga akan melihat kepada potensi pembangunan ubat tradisional dan akhir sekali kita akan melihat kepada merintis arah kerjasama antara Malaysia dan juga China khususnya untuk pembangunan ubat tradisional di peringkat Asia dan juga peringkat serantau. Jadi untuk waktu ini, boleh saya nak bersama dengan yang pertamanya Syukri Azmi. Syukri Azmi adalah wartawan daripada kumpulan media Cina CMG dan seorang lagi adalah Prof. Dr. Eng Po Kok. Prof. Dr. adalah Presiden Persekutuan Persatuan Tabib Perubatan Tradisional Cina dan Akupunktur Malaysia ataupun disebut sebagai FCPPM. Syukri, kalau boleh saya nak mulakan dulu dengan Prof. Prof, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini apabila kita bercakap tentang penggunaan ataupun amalan ubat tradisional di Malaysia, mungkin boleh dikongsikan fakta dan juga sejauh mana perkembangan khususnya apabila kita bercakap tentang penggunaan perubatan tradisional khususnya di Malaysia, Prof. Pada masa sekarang ramai yang mempercayai perubatan tradisional Cina lah. Kita tanpa mengira kaum lah. Pada masa ini, bukan saja bangsa Cina yang menggunakan perubatan tradisional Cina, tetapi juga bangsa Melayu dan India dan lain-lain kaum jugalah. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia pun telah memulakan pendaftaran dan mengawal perubatan tradisional juga. Oleh itu, tahap perubatan tradisional Cina juga mula meningkat. Jadi pengguna adalah lebih berkeyakinan pada masa sekarang. Syukri, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan kalau saya terbaca ataupun melihat kepada laporan yang dikeluarkan oleh Global Times yang mana merekodkan ataupun yang menyatakan laporan 98% kes jangkitan COVID-19 khususnya di Shanghai dirawat menggunakan ataupun apa yang disebut sebagai ubat tradisional Cina ini. Malah kalau berdasarkan data dan juga kajian Universiti Tempatan pula menunjukkan kemajuan yang cukup tinggi khususnya melihat pada kes-kes jangkitan COVID-19 yang dibenarkan discharge daripada hospital. Begitu juga melihat kepada di Hong Kong yang mana pakar-pakar menyarankan penggunaan ubat tradisional Cina yang mana mereka berpandangan yang TCM ini sebagai easy to use, easy to implement dan juga easy to access. Mungkin pada waktu ini secara keseluruhan boleh dikongsikan sejauh mana penggunaan ubat tradisional Cina khususnya di negara Cina dalam secara keseluruhannya melawan pandemik COVID-19 ini? Okey, kalau kita sebut tentang bagaimana penggunaannya dalam merawat COVID-19 secara keseluruhannya, Fauzi. Kita lihat bukan baru-baru ini saja tapi sejak awal penularan pandemik COVID-19 di Wuhan. Kalau kita ingat pada tahun 2020 kerajaan China sudah pun mengeluarkan arahan ataupun mengerahkan pengamal-pengamal perubatan tradisional Cina untuk ke Wuhan bagi membantu menampung ketika itu memang tak cukup dari segi fasiliti, kemudahan dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh lihat fast forward memang nampak hasilnya perubatan tradisional Cina ini untuk mengelakkan daripada berlakunya mencegah COVID-19 maupun merawat COVID-19. Dan kalau kita nak sebagai sokongan juga kita lihat pada 31 Mac WHO pula menyatakan bahawa TCM ini membantu dalam merawat COVID-19 secara efektif, mengurangkan kes daripada gejala berat kepada gejala ringan dan juga memendekkan masa virus itu daripada aktif.
Ni kalau kita lihat secara keseluruhannya di Shanghai ketika ini, kalau kita cakna sedikit, ada gelombang baharu dan ribuan pengamal TCM dikerahkan di sana untuk membantu. Dan kita lihat memang apa yang Fauzi katakan tadi itu betul. Memang mereka sangat membantu. Prof, mungkin pada waktu ini juga boleh kongsikan daripada kita mendengar dan juga apa yang dikongsikan oleh Syukri berkaitan dengan sejauh mana penggunaan ubat tradisional Cina digunakan pakai khususnya untuk melawan pandemik COVID-19. Mungkin boleh dikongsikan untuk waktu ini sejauh mana kepercayaan rakyat Malaysia untuk memilih untuk mendapatkan nasihat dan juga konsultasi daripada pengamal perubatan tradisional China untuk melawan COVID-19 ini setakat ini, Prof. Okey, pada setakat ini Kementerian Kesihatan Malaysia tidak mengiktirafkan TCM untuk merawat wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, masih ramai orang yang menggunakan ubat tradisional Cina untuk melegakan simptom wabak COVID-19. Gejala penyakit COVID-19 seperti demam, batuk, keletihan atau kurang selera makan dan lain-lain, simptomnya serupa dengan simptom kepiaru dan sesama mengikuti teori perubatan tradisional Cina. Oleh itu, dia mempunyai kesan tertentu kepada pesakit ringan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, kami tidak berani melakukan hubungan fizikal dengan pesakit. Jadi kami hanya boleh berunding melalui tarian dan mengirimkan ubat saja kepada pesakitlah pada masa sekarang. Prof, kalau diikutkan dalam satu laporan, hampir 1/3 masyarakat di bandar memilih untuk mengadakan konsultasi kesihatan dengan pengamal perubatan tradisional Cina ataupun TCM ini kerana memandangkan sejarah kesihatan pesakit yang lebih mudarat ekoran daripada penggunaan rawatan moden. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana boleh kita fahami kelebihan dan juga keistimewaan manfaat rawatan daripada TCM ini? Perubatan tradisional TCM berasal daripada China lah. Oleh itu, negara China mempunyai sejumlah besar laporan penyelidikan mengenai perubatan tradisional Cina. Jadi, pada masa sekarang, ramai rakyat atau pengguna yang menggunakan TCM kerana mereka berasa TCM ada kurangkan dia punya itu side effect, macam dia punya side effect lah. Jadi dan dia semua gunakan itu semua herba-herba. Jadi mereka boleh menerimakan sebagai herba seperti kita makan sayur sajalah. Jadi dia boleh lebih boleh terimakan menjadi sebagai ubat untuk melegakan itu simptom wabak 19 lah. Syukri, tadi dikongsikan pada awal tadi bagaimana penggunaan ataupun amalan penggunaan ubat tradisional Cina TCM ini khususnya melihat kepada merawat penyakit COVID-19 di China. Mungkin juga boleh dikongsikan bagaimana reaksi dan juga sambutan rakyat dan juga orang ramai khususnya melihat kepada alternatif perubatan seperti TCM ini. Okey, tadi saya kata sebelum ini dia hanya alternatif. Sekarang ni dah jadi common use di sini, termasuk dalam kalangan anak muda. Sebab pada masa dulu kalau kita faham, mungkin Prof pun setuju, ubat-ubatan TCM ni dia dalam bentuk serpihan herba dan susah dimasak dan perlu makan masa yang lama untuk direbus dan sebagainya. Tapi sekarang ni kalau kita lihat, dan saya juga sudah berkesempatan untuk melihat TCM di sini, dan saya lihat segala kelengkapannya, kesemuanya sudah lebih moden. Ada integrasi peralatan canggih seperti di hospital biasa kita nampak ada semua peralatan ECG tak silap saya, memang ada. Dan yang paling menariknya, ubat pula dah ada yang jenis pil dan tercair. Jadi itu memudahkan lagi untuk orang muda seperti saya untuk berjinak-jinak dengan TCM ni misalnya. Dan kalau misalnya kita sebut tentang bekas juara Olimpik Guo Ailing, memang yang popular freestyle Big Air. Beliau pada 2019 ada masalah tulang belakang tak silap saya, dan apabila terus ibunya mengesyorkan mengambil perubatan TCM ini, dia kata macam ajaib bila dia buat bone setting. Ini memang menarik sebab saya memang minat tentang bone setting ni, sebab ada ahli keluarga saya yang mengaplikasikan bone setting ni. Dan dia sendiri kata macam ajaib sebab belakang dia tu dah jadi macam dah lebih baik daripada yang sebelum ini. Jadi bila itu saya andaikan dia seperti ambassador lah kepada TCM ni,
Jadi yes, secara tidak langsung dia beri lagi rangsang kepada orang-orang muda, misalnya orang warga emas di China ni, yang kita sedia maklum pengaplikasian mereka terhadap TCM ni memang sangat-sangat kuat. Di mana-mana saja memang akan keutamaan tu diberikan kepada TCM lah berbanding kaedah-kaedah yang biasa ni. Tapi bila adanya orang-orang muda yang turut menggunakan TCM ini, ia tidak langsung membawa lagi lebih ramai masyarakat untuk sama-sama menggunakan TCM ni. Prof, daripada perkongsian Syukri sebentar tadi, melihat kepada China, mereka tidak menganggap TCM ataupun ubat tradisional China ini sebagai satu rawatan alternatif, malah dilihat sebagai satu keutamaan dalam merawat segala penyakit, khususnya dalam kita melihat kepada melawan pandemik COVID-19. Mungkin pada waktu ini, mungkin Prof boleh kongsikan persepsi dan juga pandangan khususnya rakyat Malaysia terhadap bukan sahaja ubat tradisional tetapi khususnya melihat kepada rawatan alternatif khususnya bagi melawan penyakit, Prof. Okey, pada masa sekarang kerajaan Malaysia cuba mementingkan perkembangan TCM lah, tetapi dia masih di peringkat awal. Oleh itu Malaysia dengan China bekerjasama untuk buat penyelidikan, pembangunan. Tapi pada masyarakat sekarang, TCM bukan saja untuk sakit lain-lain macam tadi yang cakap tu, macam bekam, macam urutan tuina, kita cakap tuina lah, untuk China kita cakap tuina, bone setting, lagipun semua masyarakat telah menggunakan, banyak masyarakat telah menggunakan itu rawatan TCM sebagai alternatif lah. Tapi kalau kita tahu cabaran kita TCM, yang masalah di Malaysia, TCM belum diiktiraf sepenuhnya. Jadi kita masih perlu berusaha untuk memajukan, memperkembangkan TCM lah. Jadi kalau macam masing sekarang, kerajaan juga telah mengiktiraf sana macam herbal Cina, tuina, bekam, dengan itu acupuncture juga. Macam acupuncture, kita tengok macam orang stroke patient, pesakit stroke, ramai yang menggunakan acupuncture untuk recovery. Jadi acupuncture juga masih memang popular di Malaysia jugalah. Prof, mungkin pada waktu ini boleh kongsikan bagaimana kita nak yakinkan kepada kumpulan dan juga kelompok yang mungkin sangsi dan juga mungkin tidak tahu tentang manfaat ataupun kelebihan yang ada pada ubat tradisional, tak kiralah ubat tradisional Cina ataupun ubat alternatif yang lain. Mungkinkah kita perlu melihat kepada pembangunan R&D itu sendiri, penyelidikan, research and development, khususnya untuk melihat kepada alternatif, rawatan alternatif dan juga ubat tradisional ini? Okey. Kerana TCM kita kita cakap buat macam penyelidikan, research, bukan association atau masyarakat yang boleh buat. Itu perlu laboran yang banyak untuk membuat research, lagipun perlu pakar-pakar juga. Jadi kalau kita harap pada masa sekarang kerajaan Malaysia akan bekerjasama dengan kerajaan negara China untuk memajukan itu research atau itu penyelidikan di Malaysia sebagai seperti itu herbal atau itu rawatan acupuncture, bagaimana ada buktinya boleh mengamal di Malaysia, itu adalah satu cabaran lah. Walau bagaimanapun, TCM ialah perubatan klinikal. Universiti swasta sekarang pun mempunyai kursus ijazat TCM juga, tetapi universiti kerajaan masih belum ada. Dan Malaysia pun belum mempunyai hospital TCM. Ini merupakan cabaran kepada pelajar untuk mengamalkan amaran klinikal. Itu adalah cabaran kita jugalah. Kita belum ada hospital TCM. Itu adalah satu cabaran yang besar. Okey, baik, nanti saya nak tanyakan kepada Prof melihat kepada satu perkembangan yang terbaru, yang baru-baru ini yang diumumkan antara melihat kepada kerjasama dalam bidang perubatan tradisional antara Malaysia dan juga China. Tapi saya nak kembali balik kepada Syukri. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan tentang kerjasama China dan juga pelbagai negara lain untuk pembangunan ubat tradisional China ini, Syukri. Okay, kalau kita anjak sedikit, bulan lepas kita sedia maklum bahawa 12 doktor dikerahkan
doktor tradisional Cina dikerahkan di Kemboja. Dan pembesar di negara Kemboja, setiausaha negara kementerian mereka juga memaklumkan bahawa ubat-ubatan TCM ini memang berkesan untuk merawat pesakit COVID-19 di negara itu. Dan kita lihat bukan saja China akan menyediakan perkhidmatan TCM, tapi lebih daripada itu apabila mereka juga menganjurkan seperti latihan, menawarkan brosur dan menyediakan kursus-kursus tertentu untuk anggota perubatan tempatan, melatih mereka lah. Dan mereka turut menyediakan perkhidmatan pencegahan dan kawalan penyakit umum termasuk COVID-19. Dan menariknya kalau kita sebut tentang lebih dari itu daripada kerjasama antara negara kan, kita lihat kerajaan China juga ada insentif ataupun galakan terhadap TCM ni. Apabila kita lihat dalam pada bulan lalu kita ada fokus plan 5 tahun FYP ke-14 untuk ada fokus spesifik untuk TCM ni, yang kita lihat maksudnya mereka ambil berat cakna terhadap TCM ni apabila mereka rangkumkan TCM ni terhadap perubatan, ada kajian saintifik, industri, pendidikan, budaya dan kerjasama antarabangsa seperti yang saya sebut tadi. Jadi mereka apa yang mereka mahukan bila tibanya 2025 ni, TCM ni lebih jadi signifikan, bukan sekadar option. Apa yang mereka mahu lakukan ialah termasuk membina perkhidmatan ataupun fasiliti yang bertaraf tinggi, efisien dan memperhebat rangkaian perkhidmatan TCM di peringkat akar umbi. Maksudnya bila di peringkat bawahan mereka bersedia untuk pada bila-bila masa saja, andai kata apa-apa saja berlaku, mereka dah bersiap sedia untuk menjadi alternatif kepada rawatan moden ini. Dan dalam pendidikan misalnya, mereka juga berperanan untuk dalam college dan universiti untuk memperkasakan TCM ni. Kalau macam Prof tadi kata dekat Malaysia mungkin di swasta dah ada, tapi dekat sini di China 2025 mereka nak pastikan di universiti dan college mereka mahu memperkasakan TCM ni dan dijadikan sebagai satu cabang yang rasmi, menguatkan lagi bakat ataupun intake flare dengan ciri-ciri TCM dan meningkatkan sistem pembelajaran TCM tu sama dengan dalam perubatan barat. Itu yang dilakukan dan juga iltizam oleh kerajaan China untuk melihat kepada pembangunan traditional Chinese medicine ataupun ubat tradisional China. Ada plan 5 tahun yang dikhususkan untuk pembangunan ubat tradisional China secara khususnya. Mungkin pada waktu ini, lebih kurang dalam 2 minit akhir ini, Prof boleh kongsikan, kalau kita melihat kepada Malaysia yang mana kerajaan baru-baru ini memeterai perjanjian kerjasama dalam bidang perubatan tradisional antara Malaysia dan juga China, antara lain untuk memperkukuhkan kerjasama dengan China bagi membangunkan perubatan tradisional China, kerana apa yang dilihat pada waktu ini, industri perubatan tradisional dan juga komplementari akan diprofesionalkan dengan memastikan perkhidmatan perubatan tradisional dan komplementari adalah selamat, berkualiti serta boleh diakses oleh semua. Jadi mungkin pada waktu ini melihat kepada kerjasama yang bakal dirintis antara Malaysia dan juga China untuk pembangunan industri perubatan alternatif ataupun perubatan tradisional ini, mungkin boleh dikongsikan sedikit pandangan Prof berkaitan dengan apa manfaat yang bakal kita peroleh daripada kerjasama ini. Saya berasa ini ada masa yang baik untuk memperkembangkan itu TCM lah. Pada laporan semaram yang saya tahu, WHO telah membuat satu laporan pada end of the March mengatakan dia mengalakkan itu dia punya ahli-ahli negara untuk menggunakan TCM sebagai merawatkan itu wabak COVID-19. Semalam saya dapat laporan macam inilah. Dalam laporan ini lagipun kita nampak kerajaan Malaysia dengan kerajaan China bekerjasama. Saya berasa ini akan membantu pembangunan profesional perubatan China TCM di Malaysia, termasuk penyelidikan saintifik, pendidikan dan latihan dan lain-lain juga, yang boleh membawa lebih banyak manfaat perubatan TCM kepada kita punya rakyat lah.
Prof, mungkin terakhir sekali, kerjasama yang bagaimana yang boleh dilakukan khususnya antara Malaysia dan juga China? Seperti yang Syukri katakan, di China mereka dah ada hospital khusus untuk merawat ataupun menyediakan TCM untuk pesakit-pesakit. Di Malaysia, Prof katakan kita belum ada lagi perubahan hospital yang khusus untuk melihat kepada penggunaan pengamal perubatan tradisi China. Mungkin apa yang boleh dilakukan dalam kerjasama antara Malaysia dan juga China ini? Saya berasa pada masa sekarang, walaupun dia ada kursus macam ijazat di universiti swasta, so ada kursus. Tapi yang cabaran yang kita menghadapi ialah kita tak ada sebuah hospital TNCM lah, Traditional and Complementary Medicine. Jadi kalau macam mana itu student atau murid nak buat dia punya clinical practice, bermakna kalau you belajar di sini, you perlu pergi ke negara China, hospital negara China yang belajar, yang buat itu praktis. Jadi saya harap itu bekerjasama akan membinakan satu hospital TCM sebagai hospital TCM kerajaan untuk membelikan itu peluang kepada pelajar-pelajar di Malaysia yang belajar TCM, boleh ada satu hospital yang boleh mereka praktis di sinilah. Kalau bukan mereka perlu pergi ke China. Itu ada lain lah. Kita kerana perubatan TCM yang saya rasa dia ada satu perubatan klinikal. Dia bukan perubatan baca teori saja. Jadi kita nak ada praktik yang lebih, baru kita boleh ada TCM yang taraf dia yang boleh meningkat lah. Itu pendapat saya lah. Okey, yang terakhir sekali, Prof mungkin boleh kongsikan masa depan dan juga hala tuju industri perubatan tradisional khususnya melihat kepada konteks di Malaysia ini. Harapan saya harap TCM di Malaysia dia akan diiktirafkan sepenuhnya lah. Macam kita cakap MC lah, itu macam cuti sakit kah, dia pun belum diiktiraf. Lagipun kita juga harap kerajaan akan mengiktiraf sepenuhnya dan membelikan itu peluang untuk ada satu research center untuk kita buat itu penyelidikan sebagai kita punya herbal, kita punya praktis, kita boleh ada satu penyelidikan yang baik lah, yang disokong oleh kerajaan. Itu tidak mampu dibuat oleh swasta lah. Okay, banyak yang perlu dilakukan khususnya untuk kita melihat kepada pembangunan dan juga hala tuju industri perubatan tradisional. Itu tadi apa yang disebut dan juga dikongsikan oleh Prof. Dr. Ng Po Kok. Prof adalah Presiden Persekutuan Persatuan Tabib Perubatan Tradisional Cina dan Akupuntur Malaysia FCPAM. Dan seperti tadi kita bersama dengan Syukri Azmi. Syukri Azmi adalah wartawan daripada Kumpulan Media Cina CMG, yang mana kedua-dua panel pada malam ini berkongsi pandangan dan juga melihat kepada secara keseluruhan manfaat dan juga kelebihan pembangunan industri perubatan tradisional, ataupun yang kita melihat ataupun yang kita bercakap pada waktu ini adalah perubatan tradisional Cina. Saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.